Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri bicara usahawan yang ketiga anjuran Ezri Law Firm. Okey, buat makluman semua, Ezri Law Firm telah mengadakan webinar series pada setiap minggu pada hari Khamis untuk sepanjang bulan November ni, di mana kita akan membincangkan topik-topik yang berkisarkan keusahawanan. Jadi pada hari ini adalah webinar series kita yang ketiga dan topik kita pada hari ini ialah risiko perniagaan dan solusi digital. Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menyertai kita punya webinar pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya rasa kita perlu berkenalan dulu dengan panel-panel kita hari ini. Okey, yang pertama bersama kita, kita ada hari ini Dr. Haris Adnan. Okey, Dr. Haris Adnan ni merupakan pensyarah kanan UPSI dan juga merupakan e-usahawan certified trainer. Okey, bukan calang-calang orang dia je. Saya yakin Dr. Haris mempunyai banyak pengalaman lah dengan usahawan, lebih-lebih lagi daripada segi platform digital ni, macam mana kita nak masukkan antara keusahawanan dan juga digital ni. Okey, kemudian yang kedua bersama kita hari ini kita ada saudara Muhammad Syafiq Farhan Bu. Okey, sahabat saya. Dia merupakan pemilik Maximax Academy yang merupakan pusat pengajian bahasa, khususnya bahasa Mandarin. Okey, buat makluman semua, selain berkecimpung dalam dunia perniagaan ni, Encik Farhan ni juga merupakan seorang yang sangat aktif di social media. Dia telah beberapa kali muncul di ML Studio dan baru-baru ini beliau juga pernah muncul di kaca televisyen dalam rancangan I Can See Your Voice musim yang ketiga. Okay, so boleh tengoklah Encik Farhan kita kok ada yang pernah nampak dekat TV. Alright, okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, dan pada hari ini kita juga mempunyai panel kita yang ketiga iaitu Encik Hadi Rahman, orang kanan Ezri Law Firm, merupakan Chief Operating Officer Ezri Law Firm dan basically Encik Hadi bertanggungjawab untuk menguruskan operasi Ezri Law Firm secara keseluruhan. Selain itu, buat makluman semua, Encik Hadi juga merupakan pengasas sistem legal yang digunakan di Ezri Law Firm, di mana kita juga menggunakan operasi secara digital. Jadi Encik Hadi ni dia adalah orang yang sangat terror lah dalam bidang IT dekat firm kita. Terima kasih Fana. Assalamualaikum semua. Okey, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita kerana sudi bersama kita pada hari ini. Baiklah, kembali kepada topik perbincangan kita hari ini iaitu risiko perniagaan dan solusi digital. Okey, peningkatan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan platform digital ni sebenarnya mula menampakkan kesan yang lagi drastik. Lebih-lebih lagi sejak munculnya krisis COVID-19 di Malaysia ya. Ramai di kalangan kita dah mula melihat potensi online ni bukan lagi sekadar untuk hiburan tetapi sebenarnya memudahkan segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kita berada dalam revolusi industri yang keempat di mana kita menekankan kepada Internet of Things ataupun internet kebendaan. Maksudnya internet ni telah berada dalam aspek kehidupan kita ni secara harian. Kita guna secara menyeluruh. Jadi atas faktor industrial revolution yang keempat ni ada beberapa trend baru yang perlu diketahui oleh ahli pemasaran dan usahawan dalam mendepani kita punya norma baru sekarang ni. Jadi suka atau tidak, sebagai usahawan kini kita tak boleh lagi dah nak pandang sebelah mata terhadap credibility dunia atas talian ni. Okey, jadi pada hari ini kita ingin tahu pula bagaimana Internet of Things ni memberi impact kepada bidang perniagaan, lebih-lebih lagi sejak penularan wabak COVID-19 hari itu. Saya yakin kita punya landscape perniagaan di Malaysia ni telah banyak berubah berbanding dengan keadaan sebelum COVID-19. Okey, ini membawa saya kepada soalan kita yang pertama kepada Dr. Haris. Baiklah, selaku certified trainer untuk e-usahawan ni, sudah semestinya doktor mempunyai banyak pengalaman berurusan dengan usahawan-usahawan di luar sana. Pada pendapat peribadi doktor, apakah risiko-risiko perniagaan yang selalunya dihadapi oleh usahawan terutamanya dalam menyesuaikan diri dengan norma baru ni? Dan selain itu, adakah doktor percaya bahawa penggunaan teknologi ni merupakan jalan penyelesaian terhadap perniagaan zaman sekarang? Silakan doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Fahana dan juga kepada Ezri Law lah kerana jemput saya sebagai panel hari ini. Tahun ni alhamdulillah saya dah berjaya melatih lebih daripada 500 orang usahawan lah, usahawan kecil
melalui program e-usahawan. Okay, jadi saya nak bagi 3 point apa risiko perniagaan yang biasa dihadapi oleh usahawan, iaitu yang pertama sekali risiko untuk kegagalan. Okay, kalau kita tengok kepada statistik, lebih kurang 90% daripada perniagaan baru ataupun kita panggil sebagai startup ni, dia mengalami kegagalan. Okay, antara sebab dia ialah kelemahan menguruskan kewangan, kemudian produk ataupun servis yang disediakan itu tidak diperlukan oleh pasaran semasa. Okay, dan juga founder mungkin dia tidak tengok isu-isu yang berbangkit dalam dia punya perniagaan itu, dia tidak ambil serius lah. Itu antara punca kenapa perniagaan baru ataupun startup gagal. Okay, yang pertama ialah risiko kegagalan. Yang kedua ialah risiko kerugian. Okay, ada setengah peniaga-peniaga baru, usahawan baru yang dimulakan perniagaan dengan menggunakan modal yang tinggi. Okay, tanpa ada pengalaman, tanpa ada ilmu yang cukup, dia buat loan contohnya. Itu menyebabkan dia boleh mengalami kerugian lah. Ada juga usahawan yang bermula dengan kecil-kecilan, contohnya dia buat dropship. Itu satu langkah yang bagus lah supaya dia dapat ilmu dulu, dapat pengalaman dulu untuk buat sale dan sebagainya. Yang ketiga, risiko yang ketiga ialah risiko untuk ketinggalan. Okay, kalau kita tengok contoh macam Kodak. Okay, Kodak dulu kita menangkap gambar kita menggunakan kamera filem kan masa zaman dulu. Waktu tu zaman Kodak lah. Kemudian masa tu telah teknologi untuk kamera digital ni orang dah mula start kaji untuk kamera digital. Okay, pada masa tu Kodak dia buat kajian tentang kamera digital ni. Kemudian daripada kajian tu dia kena pasti bahawa dalam masa 10 tahun kamera filem yang lama ni akan di-replace, diganti oleh kamera digital. Dalam masa 10 tahun dia ada. Walaupun dia tahu benda tu tapi dia tak nak take action. Kodak ni dia tak nak take action sebab dia rasa dia masih boleh survive dengan gunakan filem punya kamera. So sekarang kita tengok hari ni Kodak dah tak ada sebab dia dah totally replaced by kamera digital lah. Ini adalah salah satu disruptif punya teknologi. Okay, so usahawan antara risikonya kalau dia tidak ambil peluang, dia tak tengok perkembangan semasa, dia boleh ketinggalan dari segi teknologi, dari segi perniagaan dan sebagainya. Okay, so itu 3 poin yang penting, iaitu risiko yang pertama iaitu kerugian, yang kedua ialah kegagalan dan yang ketiga ialah akan ketinggalan lah. Okay, dari segi penggunaan teknologi dan sebagainya, usahawan memang perlu untuk menggunakan teknologi kerana teknologi hari ini banyak mengubah cara manusia bekerja, cara manusia berkomunikasi, cara manusia membuat pilihan. Contoh kan, kalau dulu mungkin kalau kita nak beli barang, kita mungkin akan pergi kedai ke kedai, kita akan tengok dalam katalog, dalam magazine contohnya. Tapi sekarang kita nak beli barang, kita search kat Google saja. Okay, jadi sebagai usahawan, dia kena tahu bahawa ramai orang pembeli-pembeli ni dia mencari kat Google, jadi kita kena ada, bisnes kita ni kena ada dalam Google. Itu ialah antara perkara penting yang usahawan kena buat sekarang, iaitu dia kena tahu apa teknologi-teknologi semasa dan dia kena belajar dan gunakan. Okay, itu saja. Okey, baiklah. Jadi kita telah dengar penerangan daripada Dr. Haris sebentar tadi. Sebenarnya berdasarkan apa Dr. Haris cakap tadi, saya dapat simpulkan ada 3 risiko-risiko perniagaan yang sering dihadapi oleh usahawan di luar sana. Yang pertama, kegagalan. Yang kedua, kerugian. Dan yang ketiga adalah ketinggalan. Jadi Dr. Haris simpulkan tadi bahawa usahawan di luar sana perlu ambil tahu tentang perkembangan digital semasa ni supaya produk apa yang diniagakan tu dapat diakses dengan mudah oleh rakyat Malaysia. Baiklah, soalan saya yang seterusnya, saya ingin ajukan soalan kepada saudara Farhan kita. Okey, kami difahamkan Encik Farhan merupakan pemilik Maximax Academy di Kuala Lumpur yang merupakan sebuah pusat pengajian bahasa, khususnya bahasa Mandarin. Jadi berikutan penularan wabak COVID-19 ni, kami dapat melihatlah post-post di Instagram Encik Farhan, di mana saya tengok banyak kelas Encik Farhan sekarang dah dilakukan secara atas talian. Jadi saya ada 2 soalan di sini. Yang pertama, boleh Encik Farhan sendiri kongsikan lagi tak sedikit berkenaan dengan profil Encik Farhan dan juga perniagaan Encik Farhan. Dan yang kedua, kami juga ingin tahu bagaimana Encik Farhan membuat keputusan untuk menukar cara beroperasi Encik Farhan daripada physical class
kepada online class. Saya pastilah banyak cabaran dan dilema yang dihadapi untuk Encik Farhan buat keputusan macam tu. Okey, silakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Farhana dan juga Azri Law Firm kerana sudi jemput saya. Pertama sekali, thank you juga kepada Dr. Haris tadi sharing yang menarik, dah apply kat saya jugalah. Sebab saya ni sebenarnya baru business startup. So hari ni insyaAllah saya akan kongsikan lebih kepada penceritaan bagaimana saya start dulu sebelum saya meniaga secara serius lah. Okey, saya sebenarnya daripada dulu sejak lepas sekolah saya dah mengajar renang sebenarnya. Saya atlet renang juga. Dulu wakil negeri, kemudian saya buat kelas renang. Tapi awalnya saya tak buat sendirilah. Saya follow a few companies, 4-5 orang coach yang berbeza. Ada coach daripada Indian coach, Chinese coach, Malay coach. So saya dengan harapan saya belajar dari bawah untuk orang kata timba ilmu dulu. Kemudian saya nak tengok cara kerja dululah. So saya start dari bawah. Kemudian saya slow dan saya ajar renang sampailah hari ini, tapi COVID melanda. So saya tak buat lagi. So sebenarnya saya dah buat freelance agak lama. Kemudian masa masuk degree saya tak berniaga lagi. Masa degree pun saya masih follow orang lagi, berniaga. Maksudnya bukan berniaga lah, maksudnya follow orang bekerja dan sebagainya. Kemudian saya buat master pada tahun 2017 dan 2000 sampai 2019 lah. 2017 hujung-hujung tu masuk, lepas tu 4 semester. Semasa saya buat master, saya banyak buat kerja freelance. Maksudnya saya hanya bergantung kepada kudrat sendiri, tulang pak kerat sendiri. Lepas tu saya buat kelas renang secara freelance. Saya pergi ke kondominium, saya pergi ke apartmen orang, saya buat personal private class. So kalau contoh hari ni ada 2 job, saya pergilah petang 1 job, malam 1 job. Lepas tu sekali dengan saya sedang mengikuti pengajian master ketika itu. Jadi masa itu saya tak terfikir lagi nak buat bisnes secara besar-besaran. Apa harapan saya adalah habis grad master saya apply job dan saya akan kerja di sektor swasta atau kerajaan lah. Lepas tu sebab kebanyakannya orang akan memberi nasihat bahawa it's better to cari kerja hakiki dulu, okay, and orang kata bagi financial lebih kukuh sebelum seorang-seorang ataupun kita start up business secara serius. Unless kita dah ada background yang berbeza, contohnya family kita punya business ke, kan, so kita je sambung ataupun kita ada support yang kuat lah. Tapi in this case, masa saya buat master, saya tak adalah support yang kuat sangat daripada family untuk buat business. Jadi kebanyakannya saya hanya buat freelance, dan masa saya buat freelance pun alhamdulillah okay lah. Saya buat kelas bahasa Inggeris, home tuition. So saya cikgu bahasa Inggeris sebenarnya. Degree saya belajar TESOL. Kemudian master saya buat sains sukan sebab saya ajar renang. So saya fikir okay lah, tak apalah, add on value lah. Apa pun saya kata saya tak ada duit tak apa, tapi saya kerja ilmu dulu supaya nanti saya ada sertifikat yang lebih orang percayai, dan kalau buat bisnes pun okey. Dan at the same time soal nyanyi pula tu, nyanyi tu adalah hobi sebenarnya. Dan nyanyi tu saya mula-mula hobi lah, nyanyi sonok-sonok, buat cover kan. Tak tahu malu kan, orang tak kisahlah orang sedap ke tak sedap kan, tapi hobi. So berterusan. Jadi hobi ni sedikit sebanyak memberi efek juga. Dia sampai saya praktis lah, saya train, saya tahu ada lah peluang dia. So last kali tahun ni saya dapat masuk I Can See Your Voice, dan saya anggap benda itu adalah satu rezeki dan juga satu batu loncatan untuk bisnes saya juga. Sebab masuk TV tak mudah juga, okay. And then at the same time segala hard work yang dulu buat sikit-sikit tu dia menjadilah sekali. Berbalik pada soalan yang first tadi, baru nak jawab soalan yang first tadi tu, macam mana terjadinya Miximax Academy ni. Actually Miximax ni stands for Mix and Max, maksudnya mix semua, sebab saya ni seorang yang multitasker ataupun banyak benda saya buat. Saya ajar renang, saya ajar bahasa Inggeris, saya ajar Mandarin, lepas tu saya belajar lah, macam-macam lah saya buat. Kemudian saya tubuhkan syarikat ini bersama dengan kawan saya, dengan partner-partner saya, di mana kami ada tim guru yang berbeza. Sekarang ni kita ada offer bahasa Korea,
dan kita nak offer bahasa Inggeris dan sebagainya. Itu soal bahasa lah. Kemudian kita cuba juga untuk buat akademi ini bukanlah akademi yang traditional way. Maksudnya kita memperkenalkan kelas coding dan sebagainya. So kita ada rakan partner saya yang daripada pelbagai background. Kalau macam saya motor bahasa dan maybe some sport. Lepas tu ada kawan-kawan saya yang lebih pada music dan music production. So kita sebenarnya nak mix and maximumkan potential semua. Tu yang jadi mix and max tu sebenarnya. Dan saya cari partner-partner kawan-kawan saya yang ada potential untuk join venture sekali. Dan kita sebenarnya ada set up dekat Shah Alam. Kita punya center ada Shah Alam. So far so good sebenarnya masa awal tu. Saya baru start ajar Mandarin tak lama, baru 2 tahun. Dan Alhamdulillah tahun ini saja kita dah ada 500 lebih pelajar yang pernah belajar dengan kita. Sebab kita twist kepada online. Okay, first of all, masa kelas fizikal pun okay, sambutan okay. Maksudnya daripada bulan 1, bulan 2 sebelum PKP dah menaik dah. Dan seterusnya saya pun juga mementingkan penggunaan social media. Macam Puan Farhana cakap tadi, saya banyak main social media. Yes, saya secara personal saya banyak main social media untuk diri sendiri pada awalnya. Saya buat cover nyanyi, lepas tu adalah followers datang follow. Lepas tu saya sharing pasal bahasa, pasal dialek bahasa Cina kan dekat ML Studios dan sebagainya. Dan ada orang yang follow saya. Tapi ketika itu saya tak pernah fikir kata turn all this kind of orang kata segala apa benda yang saya buat ni untuk tujuan bisnes. Tetapi bila saya start bisnes, dia lebih mudah apabila kita dah ada exposure, apabila kita dah market diri kita awal sikit. So sebenarnya saya tengok sekarang ni trend dia lain sikit. Kalau dulu orang berniaga, dia tak perlu, dia boleh stay humble or hide dia punya profile in silence. Tapi sekarang ni berbeza. Saya tengok banyak CEO, contohnya saya ada kawan dengan CEO Myeongdong Tteokbokki. So saya tengok dia punya style pun, dia cuba untuk pump duit ataupun orang kata memberi penekanan kepada dia punya self market. Dia selalu post dia punya gambar, lepas tu dia buat post berbayar, iklankan diri dia dan sebagainya. Dia CEO lah, CEO Myeongdong Tteokbokki. So saya tengok, kalau dulu orang kaya ni kadang-kadang kita tak kenal pun siapa dia. Tapi dia kaya. Tapi sekarang ni saya tengok banyak yang usaha muda ataupun ni, dia nak tak nak, dia perlu market diri dia. So plus point dekat sini, saya buat hobi, semua ni sebenarnya hobi. Dan saya meniaga pun atas dasar minat dan hobi dan menjadikan saya seronok buat benda ni. Jadi kelas, untuk menjawab soalan yang kedua tadi, pandemik kan. Bila pandemik melanda, yes. Kita sebenarnya dalam 10 bulan kita sewa tahun ini, 5 bulan kedai kita tak dapat operasi. Okay, sebab dapat arahan, contoh pusat tuition, pusat bahasa dan sebagainya tak dapat nak dibuat kelas lah. So secara kita buat banyak macam solusi dan kelas fizikal ni ada impak yang sangat besar lah. Kita tak dapat nak teruskan, lepas tu kita tunda banyak kelas dan sebagainya, macam-macam cabaran. Nak kena reschedule student dan pelajar yang datang kelas Mandarin kami ni adalah semuanya umur 18 ke atas. Kebanyakannya rata-rata umur 25 sampai 40 orang yang bekerja. So kita pun macam rasa macam ralat sikit pandemik ni kan, what to do, everyone is having difficulties right now. So kita cuba berbincang, kita cuba mempertahankan sebenarnya. Dan akhirnya kita membuat keputusan untuk berhenti operasi, keluar sekejap dari kelas fizikal. Sebab nak bayar mahal juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya mampu bayar, tapi kita fikir tak apalah, better kita switch strategis dan sekarang ni kita buat full online untuk kelas bahasa Cina, bahasa Korea, dan at the same time kita dah buka lagi bahasa Cina untuk remaja, bahasa Cina untuk kanak-kanak. So we are expanding actually, walaupun dalam situasi yang agak sukar. So kita cuba minimumkan orang kata isu yang berkaitan pandemik yang tak dapat jalankan kelas fizikal. Sebab kita dah cuba dah open intake, iklan dan sebagainya, tak ada orang akan datang join kelas fizikal. Sebab satu, kalau pulih sekali pun masih ada lagi, maybe saya expect macam sampai pertengahan tahun depan lah. Kebanyakannya orang bisnes dia expect sampai next year. Okay, so kita pun fikir macam sampai next year ni takkan kita nak sewa kedai kosong kan. Okay, so tak apa, kita move out sebab revenue, untung semua dah settle lah sebenarnya. Sebenarnya kita dah cover dah. So kita just keluar
Lepas tu kalau masa depan nanti ada peluang, kita akan sambung balik kelas fizikal lah. Dan kelas online kita buat sekarang ni pun memang mendapat sambutan yang bagus, di mana saya setiap malam pun ada kelas sekarang ni. Dan bawah saya masih ada lagi 6 orang cikgu. Cikgu semua kita punya kekuatan adalah Melayu mix Chinese ataupun Melayu yang boleh cakap Cina. Tu kelebihan apa yang kita mempertahankan lah. So saya rasa pandemik, yes, dia memang push kita orang, dan juga bila push kita dapat keluar daripada comfort zone dan kita fikir banyak solusi. Dan lepas ni pun saya akan kita punya landing web page kita dah siap dah. Kita dah ada website pun, kita dah 70%. Kita dah ada website. Kemudian saya akan more to digitalization menggunakan social media untuk promote dan juga untuk visibility lah. Okay, itu saja Puan Farhana. Banyak sangat lah dan semua. Thank you untuk persoalan. Okey, terima kasih Encik Farhan atas perkongsian sebentar tadi. Sedikit sebanyak memberi inspirasi lah kepada orang di luar sana bahawa sebenarnya kita kena tahu potensi diri kita dan cuba kembangkan bakat-bakat yang kita ada ni. Dan macam Encik Farhan kongsi tadi, kita juga perlu keluar daripada kita punya comfort zone untuk cuba try sesuatu. Okey, baiklah. Seterusnya saya beralih pula kepada soalan kita yang ketiga kepada Encik Hadi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Encik Hadi berada dalam legal industri lah. Okey, jadi seperti bidang-bidang lain, saya yakin legal industri juga memang terjejas teruk dengan penularan wabak COVID-19 ni. Jadi selaku Chief Operating Officer di Ezri Law Firm yang bertanggungjawab nak memastikan kelangsungan kita punya operasi, boleh tak Encik Hadi kongsikan dengan lebih detail bagaimana penularan wabak COVID-19 ni sebenarnya memberi impak kepada industri guaman. Mungkin orang di luar sana tak tahu kata industri guaman pun sebenarnya terjejas. Dan kalau boleh kita nak Encik Hadi juga kongsikan macam mana Encik Hadi melihat penggunaan teknologi dalam pengurusan ni boleh memastikan sesebuah perniagaan tu berjalan lancar walaupun pada ketika pekerja-pekerja disuruh bekerja daripada rumah dan sebagainya. Silakan Encik Hadi. Baik, terima kasih. Boleh dengar semua? Boleh dengar Fana? Boleh. Okey, soalan Fana tu agak bernas. Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan sebagai selaku kita panggil tuan rumah jugalah daripada Ezri Law Firm. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Haris dan juga Tuan Farhan Bu lah kerana sudi join kita untuk share. So hari ini kita punya forum ni agak interesting sikit. Webinar kita ada interesting because kita ada ahli akademik, Dr. Haris sendiri yang banyak berkongsi dia punya pengalaman dalam program e-usahawan daripada MDEC dan juga usahawan sendiri saudara Farhan Bu kita. So untuk saya sebagai kita panggil seorang pengurusan tertinggi dalam Ezri Law Firm sendiri, yes, dengan soalan Puan Farhana tadi memang kita ada terkesan especially dalam legal industry kita banyak berurusan dengan kita panggil external stakeholder yang mana kadang-kadang urusan kita itu tergendala disebabkan tergendalanya urusan mereka jugalah. Sebagai contoh pejabat kerajaan, pihak bank dan sebagainya. So bercakap berkenaan dengan risiko perniagaan dan juga solusi digital, saya rangkulkanlah soalan Puan Farhana tadi itu dalam satu kupasan lah. Bagi saya sebagai pengurusan tertinggi, kita melihat risiko ada dua jenis. Satu risiko yang boleh diurus tadbir, iaitu risiko yang boleh dikawal dan juga risiko yang di luar kawalan. So untuk tahun 2020 ini sebenarnya Ezri Law Firm telah merancang sebab kita ada roadmap kita dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Apa solusi dan juga target kita sepanjang tempoh 5 hingga 10 tahun. Tapi bila mana faktor di luar kawalan iaitu pandemik COVID-19 melanda, secara tak langsung kita memang terkesan, especially daripada segi pengurusan kita punya operasi. Namun begitu, alhamdulillah di peringkat pengurusan Ezri Law Firm, kita telah merangka satu teknologi roadmap sebenarnya since 2018 lagi, ataupun sebelum tu lagi sebenarnya kita dah rangka yang mana kita telah menyiapkan operasi kita, kesiapsiagaan kita untuk dalam bentuk transformasi digital untuk asalnya kami punya Ezri Law punya aim adalah untuk meningkatkan produktiviti dan dalam masa yang sama untuk reach out lebih banyak klien.
Iaitu solusi digital ni untuk reach lebih banyak klien dan meningkatkan produktiviti. Namun alhamdulillah berkat kita punya teknologi roadmap yang kita buat since saya rasa 2017 lagi kita dah buat, bila mana faktor di luar kawalan pandemik COVID-19 ni melanda, alhamdulillah kita dah ada kita punya persediaan untuk menangani ataupun untuk beroperasi dalam dunia digital. Itu satu. Yang keduanya adalah daripada segi polisi kita sendiri, yang mana kita telah menyiapkan juga kita punya polisi kita panggil business continuity plan, iaitu kelangsungan bisnes, pelan kelangsungan bisnes, yang mana sekiranya berlaku apa saja bentuk, dulu dipanggil disaster recovery. Ini mungkin Dr. Hari boleh kupas lanjut lah topik dengan disaster recovery plan dan sebagainya. Tapi untuk kami, kita combinekan, kita panggil sebagai business continuity plan, yang mana pelan kelangsungan perniagaan sekiranya berlaku faktor-faktor ataupun risiko-risiko di dalam pemerhatian kita ataupun di luar kawalan kita. Okey, antara kebanyakan faktor-faktor ataupun risiko ni kita dah memang aware, dan benda tu kita panggil risk, the risk tu can be calculated. Maksudnya kita boleh hitung, kita boleh kira dan kita boleh forecast risk apa yang akan berlaku based on kita punya internal operation. Namun pandemik for sure kita tak boleh nak forecast. So untuk merangkulkan kupasan yang macam soalan Puan Puan cakap tadi di pihak SG Law Firm, yes, kita memang percaya bahawa transformasi digital ataupun solusi digital ini memang sangat-sangat perlu. Terutamanya kalau dahulunya semua industri memikirkan tambahan jika industri ini saya bukan cakap agak ketinggalan daripada segi solusi digital, tapi agak kita panggil hijau, green, masih belum mengadaptasikan solusi digital ini secara keseluruhan. Okey, transformasi itu berlaku dan kita pun sedia maklumkan, saya rasa recent 2 or 3 years ni pihak kerajaan menghebahkan industri 4.0 lah. Okey, industri 4.0 kan, ada yang setengah pada kita pun tak faham apa yang 4.0 ni. Aku sekarang ni dekat 1.0 ke 2.0 ke 3.0 kita tak tahu. Tapi whenever ada hebahan industri 4.0 ni, kita pun dah sedia maklum bahawa kerajaan menggalakkan kita untuk menggunakan solusi digital ke atas produktiviti kita. Saya boleh share kalau dahulunya solusi digital ni dilihat dalam legal industri ataupun maybe ada industri adalah sebagai solusi untuk backup ataupun tidak impact pada produktiviti. Okey, dia lebih kepada alternatif. Tapi sekarang ni disebabkan pandemik COVID-19, ia secara tidak langsung, kalau dulu kita tengok curve untuk adaptasi semua industri terhadap teknologi ini slow, tambahan lagi industri lah. Tapi bila berlakunya pandemik COVID-19 secara automatik, iaitu kita dalam keadaan mendesak, automatik semua peringkat pengurusan, peringkat pekerja dan sebagainya, mereka terus bukan saya kata terpaksa, terus secara tak langsung harus mengadaptasikan solusi teknologi untuk kegunaan operasi. Sebagai contoh dari segi komunikasi, okey, yang mana bila berlakunya PKP pada bulan 3 dahulu, semua komunikasi dijalankan melalui online. Dan alhamdulillah di peringkat SG Law Firm kita dah ada satu platform, dan alhamdulillah juga kita juga menjalankan kita panggil proses pembelajaran kepada kita punya staff supaya mereka peka dengan penggunaan solusi digital untuk medium komunikasi. Sebab bagi kami di peringkat servis, iaitu industri servis, legal industri adalah satu industri servis, komunikasi amatlah penting. Komunikasi dengan stakeholder pihak luar dan komunikasi dengan dalaman kami. Jadi alhamdulillah benda itu, dan juga dengan kepesatan teknologi telefon pintar, kita semua banyak kita punya staff. In fact, staff daripada range umur pun tak kisahlah, umur golongan emas, perak, platinum dan sebagainya, semua mudah untuk mengaplikasikan teknologi dalam penggunaan komunikasi. Yang keduanya adalah solusi digital yang telah kita implement adalah sebab semua sedia maklum kan, legal industry ni dia banyak menggunakan paper, kertas, physical interaction based on kertas, because kita nak make sure the transaction is very legit dan sebagainya. Namun pihak SG Law Firm telah mengambil inisiatif untuk go to the digitalization of documentation, tapi untuk penggunaan internal lah, sebab faktor-faktor ataupun stakeholder di luar seperti badan-badan kerajaan dan sebagainya, ada yang telah mengaplikasikan teknologi untuk penggunaan mereka dan ada yang belum. Jadi untuk kami di SG Law Firm, alhamdulillah kita telah menggunakan pendekatan digitalization of documentation lah so far, dan masih lagi kita berjalan. Dan
Antara solusi digital lain yang boleh saya kongsikan kat sini adalah kebanyakan daripada kami telah menggunakan daripada segi pemantauan staff lah. Okey, pemantauan staff yang mana semua itu kita minta work from home. So kita gunakan pendekatan meeting via Zoom dan sebagainya untuk kita check progress staff dan sebagainya. Okey, sebelum saya pass balik pada Puan Fana, saya ingin kongsikanlah pendapat saya sekali lagi berkenaan dengan risiko perniagaan. Apa yang berisiko perniagaan ni, apa yang solusi digital sebenarnya boleh membantu untuk mengurangkan risiko perniagaan. Mungkin tak semua, tapi untuk makluman semua, bila mana kita mengadaptasikan solusi digital secara tak langsung, pandangan orang luar, pandangan pihak luar, pihak yang financial, pihak bank, pihak dan sebagainya, dia melihat bahawa risiko dalaman kita terurus. Jadi ini merupakan salah satu kriteria ataupun faktor yang penting untuk mereka menilai kredibiliti ataupun kebolehupayaan kita, sama ada untuk membayar loan, sama ada untuk beroperasi dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya adalah solusi digital juga secara tak langsung dia meningkatkan produktiviti yang mana sebelum ini proses-proses fizikal yang kita lakukan terutama dalam industri ni kan, banyak yang kita dah replace dengan solusi digital. Dan untuk kami di Agile Law Firm, kita ada satu online platform di legal yang mana semua kes kita centralized registered dalam satu sistem. Dan yang terakhirlah untuk saya kongsi untuk sesi soalan ini adalah sebenarnya di legal industry pun stakeholder luar, pihak bank, pihak kerajaan juga telah push kita telah memaksa kita untuk menggunakan teknologi, yang mana mereka pun dari segi pendaftaran, komunikasi dan sebagainya pun dah menggunakan teknologi. So secara tak langsung kesimpulannya adalah industri ini bergerak dengan lebih pantas ataupun aplikasi penggunaan solusi digital ini bergerak dengan lebih pantas sewaktu pandemik COVID-19 ini berlaku. So itu saja kot saya Safana perkongsian saya untuk soalan ini. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Hadi di atas penerangan sebentar tadi. Jadi kita boleh lihatlah macam yang Encik Hadi beritahu tadi, dalam perniagaan ni kita tak boleh lari daripada risiko, tetapi apa yang penting adalah kita punya persediaan. Macam di peringkat Agile Law Firm sendiri tadi, Encik Hadi telah kongsikan bahawa kita dah ada kita punya roadmap strategi dan sebagainya. Jadi benda-benda ni dapat mengurangkan risiko apabila berlakunya unprecedented punya benda lah, peristiwa macamnya COVID-19 dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat lihatnya betapa pentingnya penggunaan teknologi. Macam yang Cik Hadi cakapkan tadi, dulu kalau penggunaan digital ni kita cuma guna sebagai backup. Tetapi sekarang penggunaan teknologi digital ini sendiri sebenarnya mampu meningkatkan produktiviti sesuatu perniagaan tu. Okey, jadi kita beralih pula kepada soalan yang seterusnya kepada Dr. Haris. Okey, Dr. Haris, kita dapat lihat hari ini macam-macam medium dan platform yang digunakan oleh para usahawan dan juga orang-orang di luar sana. Dan saya tengok ada satu platform yang agak agresif sikit sekarang, kita ada TikTok yang agak terkenal juga di Malaysia dan makin mendapat tempat lah di negara kita. Jadi apa pendapat doktor sendiri terhadap penggunaan platform TikTok ni? Adakah dia lebih kepada hiburan ataupun memang boleh dijadikan sebagai salah satu strategi pemasaran? Selain itu, kami nak doktor kongsikan jugalah apa lagi platform-platform digital lain yang seharusnya diberikan perhatian oleh para usahawan untuk mengembangkan lagi perniagaan. Silakan doktor. Okey, terima kasih Pak Hana. Bila cakap tentang TikTok ni, saya sendiri pun tak ada TikTok lah, mungkin sebabkan faktor usia kan. Okey, saya rasanya mungkin Pak Han dia ada TikTok lah kot kan. Okey. Sebelum saya kongsi tentang TikTok ni, saya nak tambah sikit lah apa yang Cik Adi kongsi tentang industri 4.0 tadi. Okey, kalau kita tengok industri, saya nak explain sikit lah industri 1.0 sampai lah 4.0 hari ni kan. Okey, kalau 1.0 ni dia bermula pada tahun 1784, masa mula industri bermula ada kita buat mesin, kita start dengan teknologi steam, iaitu industri 1.0 yang permulaan untuk industri. Okay, kemudian lebih kurang dalam masa 100 tahun kita berubah kepada industri 2.0. Masa tu dia ada pembuatan secara besar-besaran kan. Okay, mass production, kita ada assembly line macam kilang sekarang lah, macam contoh kereta kan, dia boleh buat Ford, dia buat dalam kuantiti yang banyak. Itu adalah industri 2.0. Okay, dia ambil masa lebih kurang 100 tahun. Kemudian industri 3.0, lebih kurang dalam 100 tahun juga kita pergi kepada industri 3.0, mana kita menggunakan komputer, kita menggunakan elektronik, kita menggunakan automation, software dan sebagainya
itu ialah industri 3.0. Okay, dia bermula pada tahun 1969. Dan sekarang kita tengok Malaysia ni masih lagi kita kata majoritinya berada di industri 3.0 lah, mana kita selesa menggunakan software, menggunakan komputer dan sebagainya. Okay, dan hari ini kalau kita tengok kita dah semakin pesat, semakin laju lah kita pergi ke industri 4.0. Maknanya kita menggunakan data. Data ni contoh macam kita gunakan handphone kan. Handphone kita setiap hari collect berapa banyak data yang daripada kita kan. Contoh kita tekan dekat kita punya keypad tu. Setiap keypad kita tu dia boleh detect. Okey, apa huruf yang kita tekan, kemudian kita pergi ke mana kan. Kita location, kita bergerak ke mana, semua tu data-data kan. Itu baru daripada kita handphone kita saja. Kalau contoh kita gunakan online banking dan sebagainya, di mana-mana saja penuh dengan data kan. Okey, jadi data-data ni dia berhubung melalui device tadi yang dipanggil sebagai Internet of Things. Okay, itulah IoT itulah device dia menghubungkan data-data tadi menggunakan network yang pantas. Sekarang kita nak pergi kepada 5G, network terbaru yang lebih pantas kan, untuk menghantar data-data ni dengan lebih cepat. Dan juga kita ada macam-macam lagi teknologi, automation, AI dan sebagainya. Macam saya sendiri pun, saya punya bidang kajian utama dalam saya punya PhD, master ialah dalam bidang AI lah. Saya buat kajian tentang robotik dan sebagainya. Okey, itu ialah sejarah lah daripada industri 1.0 sampailah kepada industri 4.0. Okey, balik kepada soalan tentang TikTok tadi, saya nak kongsikan tentang statistik penggunaan social media di Malaysia. Okey, kalau yang kita ada 5 social media yang utama dekat Malaysia ni, nombor 1 kita ada Facebook. Facebook jumlah pengguna dia lebih kurang 23 juta pengguna dekat Malaysia ni menggunakan Facebook. Okey, yang kedua ialah YouTube. YouTube yang kedua tertinggi pengguna di Malaysia, lebih kurang dalam 20 juta pengguna. Okey, yang ketiga ialah Instagram. Instagram lebih kurang dalam 11 juta pengguna, dan yang keempat ialah LinkedIn. LinkedIn lebih kurang 4 juta, dan platform yang kelima yang mungkin kita rasa macam tak berapa, agak macam kita tak berapa nak berminat dan sebagainya, iaitu platform TikTok. Itu yang kelima dengan 4 juta pengguna juga. Dia hampir-hampir lebih kurang sama dengan LinkedIn. Okey, kalau sebelum kita menggunakan social media tu, kita kena tahu dia punya siapa pengguna social media tu, kemudian apa dia punya, kita boleh kata macam culture lah dekat social media tu kan, sebelum kita gunakan. Contohnya kalau macam TikTok ni, 41% pengguna dia adalah berumur lebih kurang 41% kan, maknanya majoriti lah 16 ke 24 tahun. Maknanya pengguna dia ialah golongan-golongan muda lah, macam Farhan kan. Okey, golongan muda lebih kurang 16 ke 24 tahun, itu adalah pengguna-pengguna TikTok. Okey, kalau Facebook pula, majoriti pengguna dia adalah pengguna yang matured lah. Biasanya orang dewasa yang bekerja ataupun orang yang lebih orang kata lebih matured kan. Okey, banyak menggunakan Facebook. Dan Instagram dia lebih disukai oleh golongan muda juga, dan juga young adult lah, dan juga remaja-remaja banyak gunakan Instagram. Dan kalau TikTok ni tadi dia memang fokus kepada teenagers lah, kepada remaja. Okey, jadi kalau kita nak tengok adakah TikTok ni sebenarnya bagus ke tidak kan. Kalau daripada dulu masa mula-mula TikTok ni keluar, dia dimonopoli oleh China kan. So masa tu memang banyak TikTok ni digunakan untuk buat macam menari dan sebagainya kan, dia buatlah macam banyak tarian dan sebagainya kat dalam TikTok. Okay, lepas tu bila TikTok dia tengok dah ramai pengguna, TikTok pun dia nak ubah dia punya business model dia tu, dia nak bagi supaya TikTok ni lebih positif. So dia mula cari influencer social media ni, dia invite untuk buat konten kat dalam TikTok. Konten-konten tu bukan konten-konten yang positif lah, macam hari ni kalau buka TikTok kan, atau tuan-tuan buka TikTok, boleh tengok dalam TikTok ni ada perkongsian tentang finance, macam-macam perkongsian, macam finance ke, tips-tips beli rumah ke, tips-tips menyimpan emas, macam-macam banyak konten-konten yang bermanfaat sebenarnya ada dalam TikTok hari ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok kan. Okay, selain daripada hiburan-hiburan yang bagi saya pun dalam TikTok ni dia lain daripada yang lain lah, dia pun agak menarik lah dia punya konten kan. Selain daripada tu memang sekarang dah banyak konten-konten yang positif, yang tips-tips yang berguna ni dah ada dalam TikTok. Okay, bagi saya penggunaan TikTok ni dia terpulang kepada siapa kita punya audience kita, siapa kita punya customer kita. Okay, kalau customer kita kena tahu customer kita secara spesifik siapa kan. Okay, contoh kalau teenagers dia berada di mana kan. Okay, dia banyak, kalau teenagers banyak menggunakan TikTok, dekat situlah kita kena berada. Kalau kita punya customer kita banyak menggunakan Twitter, kita kena berada kat Twitter. Kalau dia banyak menggunakan Facebook, kat Facebook lah kita kena berada.
Itulah dia punya strategi dia kan. Okay, kita follow dekat mana kita punya customer, kita punya audience ramai, kat situ lah kita pergi dan kita masukkan konten-konten yang bersesuaian dengan kita punya customer kita lah, dengan kita punya audience kan. Okay, contoh kalau macam kita nak pergi TikTok, okay, kemudian kita buat konten yang serius kan. Okay, buat konten yang serius macam kita bagi ceramah apa, orang pun kat sana kan ramai remaja, dia orang pun tak berminat kan. So nanti mungkin daripada dapat like, mungkin dapat kecaman lepas tu kan. Okay, so kena berhati-hati lah. Kalau dekat Facebook, kena dengan gaya pengguna-pengguna Facebook. Okay, itu ialah jawab soalan pertama lah, adakah TikTok ni bagus ke tak digunakan oleh usahawan. Bagi saya baguslah, bergantung kepada kita punya customer atau audience kita ada ke tidak kat situ kan. Okay, yang kedua, soalan kedua ni apa medium teknologi lain yang sesuai kita gunakan lah, ataupun social media lain sesuai kita gunakan. Okay, kita kena tengok siapa audience kita ni siapa. Okay, kalau ramai daripada golongan profesional, kita boleh pergi dekat LinkedIn, kita boleh gunakan Facebook dan perlu kita tahu teknik-teknik dia untuk kita buat iklan dekat social media tu. Sebab social media kita kena faham dia punya konsep dia, kita bukan nak berniaga. Kalau kita pergi social media, kita memang nak berniaga kat sana, kita pun dah silap konten yang kita buat kan. Konten kita akan lebih konten promote produk, kita akan buat konten yang bagi orang lari je lah. Sebab social media ni dia untuk bersosial kan. Bila bersosial maknanya orang pergi kat sana, orang nak tengok konten-konten yang best, nak tengok kawan-kawan buat apa, nak tengok update-update terkini kan, kadang-kadang berita dan sebagainya. So kita masukkan konten yang ada unsur-unsur macam unsur-unsur yang boleh viral, benda-benda yang unik, benda-benda tips-tips yang orang mungkin nak share dengan orang lain kan, yang orang tak tahu. Something benda-benda yang bernilai, yang sesuai lah dengan social media dan bukan fokus untuk menjual. Okay, sebab tujuan dia bila kita upload konten-konten macam yang saudara Fahan buat banyak tadi kan. Okay, dia banyak buat, dia tunjukkan diri kat social media, dia dapat followers. Apa yang dia dapat kat situ ialah trust, kepercayaan dia punya customer. Bila orang tengok kita kat social media, orang tengok konten kita, orang akan ada trust dengan kita punya brand kita, dengan kita punya produk kita, servis kita. So mudahlah kita untuk kita menjual kan. Biasanya kalau saya tengok pengguna-pengguna social media yang followers dia memang ramai kan, sampai ratusan ribu, macam mana taktik dia buat dekat social media tu, dia akan kongsikan tips-tips yang bagus-bagus ni, yang viral-viral ni, dia akan kongsikan contoh macam 3-4 tips, 5 tips, barulah dia akan selitkan iklan dia satu macam tu. Kemudian dia repeat balik cycle tu. Dia akan share tips-tips yang orang boleh share, yang viral dan sebagainya, baru dia akan repeat balik iklan dia selingan satu macam tu kan. Kalau kat social media ni saya selalu pesan dekat saya punya peserta usahawan, saya kata kat dia orang, okey, kat social media ni kita imagine macam kita ni producer TV lah, producer TV. Takkanlah setiap masa kita nak buat iklan kan kalau kat TV. Betul tak? Kita mestilah nak kena ada pagi mungkin rancangan kartun, kemudian ada sinetron ke kan. Ada Hotel Del Luna dan sebagainya, cerita Korea ke kan. Mungkin Cik Adi mungkin tengok lah kan. Lepas tu kita iklan tu kita selingan-selingan saja. Macam tu juga social media. Okay, selain daripada Facebook, selain daripada TikTok, selain daripada Twitter, selain daripada Instagram, kita juga boleh macam Farhan tadi dia nak gunakan website. Website pun satu yang bagus lah. Kita gunakan website, SEO untuk naikkan ranking kita punya bisnes kita dalam Google. Dan Google memang tempat yang sangat baik untuk kita dapat pelanggan lah, dapat orang mencari kita dekat dalam Google. Itu memang satu tempat yang perlu kita gunakan. Okay, so saya rumuskan balik. Macam TikTok ni, terpulang kalau kita rasa dekat situ ada kita punya audience, kita perlulah untuk kita pergi dekat sana dan kita buat konten-konten yang sesuai dengan nature bisnes kita. Dan kemudian kita boleh tengok juga social media lain macam Facebook dan sebagainya. Dan kemudian Google memang adalah salah satu platform yang sangat penting lah yang perlu untuk kita gunakan oleh usahawan hari ini. Okey, terima kasih Dr. Haris atas perkongsian tadi. Sebenarnya kita sentuh TikTok ni sebab kita melihat TikTok ni dia lain sikit daripada social media sedia ada. Sebelum ni kita dengan Instagram, Facebook dan sebagainya kita memang dah biasa. Tapi TikTok ni macam agak agresif. Jadi kita tertanya-tanya sebenarnya boleh ke digunakan untuk tujuan perniagaan? Okey, jadi saya dapat simpulkan apa yang Dr. Haris beritahu kita tadi. Everything penggunaan platform digital ni sebenarnya bergantung kepada kita punya target audience ataupun kita punya customer lah. Jadi kita kena tengok had umur
Daripada situ kita dapat determine platform mana yang paling sesuai untuk kita punya tujuan pemasaran perniagaan. Dan tadi Dr. Haris juga ada sebutlah bagi kita sedikit sebanyak ilmu macam mana cara nak posting di social media dan sebagainya. Memang menarik lah. Jadi kalau siapa yang nak tahu yang lebih lanjut, saya rasa perlu join kelas e-usahawan Dr. Haris. Okey, baiklah. Seterusnya saya ada soalan untuk Encik Farhan. Memandangkan sekarang seperti yang Encik Farhan cerita dengan kita tadi, Encik Farhan telah pun beralih daripada penggunaan kelas secara fizikal ni kepada penggunaan kelas di atas talian secara sepenuhnya. Tetapi kita nak tahulah juga apakah cabaran-cabaran yang dihadapi semasa mengendalikan kelas secara online ni. Yalah, kalau kita bersemuka dengan student, senang sikit kita nak kontrol, nak tengok apa mereka buat, faham ke tak. Tetapi bila secara online ni, saya pasti banyak cabarannya lah. Dan saya nak tahu juga apa strategi yang digunakan oleh Encik Farhan untuk tarik perhatian para pelajar ni walaupun tak bersemuka secara berhadapan. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Farhana untuk soalan tadi. So berbalik kepada soalan tadi, first thing first, kalau kelas online ni, kalau sesiapa yang pelajar universiti ke apa, sekarang ni semua full online, betul tak? Dan juga kita juga tukar kepada kaedah online sebab fizikal dah tak dapat diteruskan. Jadinya kelas online ni dari sudut pelajar mungkin dia rasa relax satu. Okey, tetapi untuk certain subjek yang susah, contohlah sangat teknikal, yang benda yang perlukan praktikal. Okey, first saya ajar Mandarin satu. Kedua, saya ajar renang online juga dekat UPM. Saya kerja sebagai, saya bertugas sebagai facilitator, so saya ajar student degree juga. Dan co-curriculum renang asas. Bayangkan saya kena sediakan bahan dan juga ajar renang secara online. Saya cerita kat member saya, dia orang semua gelak. Dia cakap, macam mana kau ajar ni kan? Okay, so bagi saya cabaran dia satu, first thing first, bila kelas online ni, dia melibatkan certain subjek yang susah kita nak ajar secara bersemuka. So itu cabaran dia. So contohlah kalau kita macam lab work contohnya, yang perlukan eksperimen, sains dan sebagainya, kita perlu ada kelas bersemuka dan sebagainya untuk kita buat. Kalau tak, susah. Benda tu dia praktikal. Tetapi kalau in this case macam saya ajar bahasa boleh dijual secara efisien, secara orang kata persediaan yang bagus, sebab kelas bahasa ni, kelas online memang dari dulu memang dah ada dah. Cumanya sekarang ni dia lebih mantap lagi. Tapi for certain subjek yang lain, contohlah subjek engineering or science or anything yang melibatkan yang perlukan practicality, memang susah yang itu. So dia depends on subjek satu. Tapi bagi saya rasa agak orang kata terkesan juga dengan pandemik ini, di mana awal tu tahun ni saya sebenarnya tak fokus langsung kepada kelas online, belum lagi. Sebab saya baru start kelas fizikal, baru setahun lebih. Kemudian kita masih lagi orang kata dalam fasa try and error modul yang kita buat. Kita buat modul sendiri. Kita translate modul kepada bahasa Melayu kepada orang yang nak belajar bahasa Cina ni yang sesuai, maksudnya bahasa digunakan adalah bahasa Melayu. Kita tak guna Inggeris sangat, kita guna bahasa Melayu supaya lebih related dengan pelajar yang Melayu khususnya. Sebab saya punya target customer banyak orang Melayu dan juga Indian. Boleh kata almost 95% and above Melayu, Indian 5% like that. So kita banyak gunakan bahasa Melayu dan memerlukan masa sedikit untuk saya translate dan juga cari silibus yang sesuai daripada yang China dan sebagainya. Kita ubah, dan satu lagi cabarannya adalah ubah kepada online. So kelas fizikal aktivitinya berbeza dengan kelas online. So kalau kelas fizikal, maybe kita boleh buat games, kita boleh buat benda yang bergerak-gerak, kemudian lebih autentik, lebih berdasarkan situasi, dan kita boleh orang kata menyampaikan dengan lebih jelas. Dan satu lagi kita student pun akan lebih fokus. Tu cabaran dia. So kita ubah, saya ambil masa yang agak tak kata lama. Bulan 3 dah kena pandemik, dalam 2 minggu, 3 minggu saya tak tidur malam. Tukar modul, tulis balik, ubah aktiviti, rancang balik semua. Kita buat rancangan pengajaran yang baru dan sebagainya. Masa tu saya seorang je. Dan juga ada 2-3 orang cikgu. So dia tak banyak lagi. So sekarang ni saya ada cikgu baru semua. Kita still provide training. Setiap minggu kita provide training. Maksudnya ada kelas-kelas yang saya suruh dia orang masuk kelas saya, observe saya mengajar.
Lepas tu kita belajar technicality apps, kita pakai Cisco Webex lah. Dan juga contoh sekarang ni kita kena pakai Zoom kan, Cisco Webex, Google Meet, dan semua technicality tu kalau untuk orang muda, even saya sendiri pun saya rasa macam agak pening juga ni. Bagi saya yang tak biasa buat video call dulu, saya jarang main Skype apa semua ni. Tetapi bila benda ni berlaku, saya pun terfikir macam mana nak buat kelas online awal. Dan bila kita try semua apps, lepas tu saya fikir yang ni sesuai dan sebagainya. So kita banyak buat eksperimen try and error. Bila saya mengajar, bila saya run modul, tak semestinya modul tu dah lengkap. Maksudnya saya akan ubah lagi, adjust lagi, sampailah satu tahap yang memuaskan dan student pun boleh terima dengan efisien. So alhamdulillah kita dah ada batch ke-12, 13 sepanjang PKP daripada bulan 4 sampai sekarang ni. Kita ada 14, 15 batch student macam tu. Satu batch saya ambil 10 ke 15 orang. So saya mengehadkan walaupun grup kelas tapi hanya 10 orang. 15 pun saya tak ambil, saya ambil 10 je sekarang. Supaya lebih fokus. Kemudiannya kaedah macam mana saya nak bagi student fokus ni adalah saya akan sentiasa bertanya soalan first. Okay, so dalam kelas tu saya tak paksa dia orang buka video, tak apa. Malam kan, sebab saya punya student kebanyakan orang bekerja. Bila dia balik kerja ataupun work from home ke, dia ataupun dia ada anak ke, dia macam malas sikit lah nak buka video. Saya okey je. Tetapi at the same time, saya cuma perlukan participation dari segi komen, satu. Dan juga dari segi lisan, secara lisan. Sebab bahasa ni kita fokus pada perbualan. So bila kata perbualan ni, of course latihan more to perbualan dan sebutan, kita akan pastikan semua student ada peluang untuk buat walaupun secara online. Dan surprisingly, bila cakap pasal online, mereka dapat belajar dengan lebih bagus sebab suara jelas berbanding dengan kelas fizikal. Dia ada plus point dia. Tak semestinya kata online ni semua yang tak bagus, tapi ada bagusnya. Contoh online, tak perlu travel satu. Jimat masa, jimat minyak, jimat tenaga, tak payah drive. Lebih selamat sebab kelas selalu malam fizikal, kadang-kadang ialah sampai 10.30 kan. Lepas tu penat dan sebagainya. So kelas online actually is quite very positive actually. Okay, dan cumanya dari segi cikgu, saya kena sediakan bahan yang sangat, orang kata, lebih more effort dan physical class. Dan juga bila saya mengajar, kena bagi energi yang secukupnya, kena suara kuat dan kena buka video dan juga kena present myself good, and then also bila buat praktis pun kita kena ada cara dia dan sebagainya. Dan saya bagi ground rules kan, kalau boleh kelas kena berada di tempat yang senyap dan juga kondusif, kena mute mic dan sebagainya. So kita mewujudkan suasana pembelajaran yang baiklah, yang sesuai. Jadinya so far memang orang kata komplain tu tak adalah. Dari segi kelas komplain tak ada. Memang ada yang kata lebih best berbanding physical class. So saya rasa ada banyak benda lagi saya kena improve dan tim saya, dan saya tengok benda ni sesuatu yang positif, dan sebab itu saya berani mengambil satu langkah lonjakan untuk switch 100% kepada online for now. Kerana physical kita anytime kita boleh buat. Tak ada masalah. Sebab kedai sewa pun semua sekarang pun banyak kosong. Dan bukan saja sektor pendidikan yang terjejas, tapi sektor-sektor industri yang lain semua terjejas. Jadi benda ni kita kena terima, jangan orang kata teruskan. Kalau rasa macam susah, sakit kan, jangan teruskan. Okay, kita switch strategi yang lain yang boleh membuatkan kita masih survive lagi, and then dan boleh kurangkan risiko lah macam tu. So saya rasa itu saja perkongsian saya. For now, saya nak kata saya suka sangat dengan kelas online, tak jugalah. I mean physical class masih lagi ada benda yang sonok, kita boleh bersembang dan sebagainya. Kalau macam kelas online ni, saya macam cakap seorang-seorang sebenarnya. Dia macam cakap dengan cermin, present. Cakap kan. Lepas tu gelak pun seorang-seorang. Buat lawak seorang-seorang, buat lawak sendiri, gelak sendiri. So selalunya macam tu lah. Tetapi apa-apa pun, pembelajaran, orang kata bila menyampaikan ilmu, tak kira lah kaedah macam mana sekalipun, kita ambil sebagai dari sudut positif. Okay, itu saja. Terima kasih.
Okey, terima kasih Saudara Farhan atas perkongsian. Jadi kita tahulah dekat sini untuk berniaga ni sebenarnya apa pun tak datang dengan mudah. Jadi kalau kita tengok Encik Farhan sendiri walaupun dia dah tukar kepada kelas online, dia letak more effort untuk rangka dia punya modul supaya sesuai dengan sesi pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya dapat simpulkan di sini bahawa sebagai seorang usahawan, kita perlu lebih kreatif untuk melihat kita punya strategi perniagaan kita supaya bersesuaian dengan kadar semasa lah, pergerakan semasa. Baiklah, seterusnya saya ada soalan untuk Encik Hadi. Memandangkan Encik Hadi berada dalam industri guaman, jadi kita dapat lihat sekarang ni penggunaan media sosial ni dalam kalangan profesional ni boleh dikatakan masih kurang lah nak dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi boleh dikatakan hanya segelintir sahaja golongan profesional ni yang menggunakan media sosial untuk tujuan diorang punya pemasaran perniagaan dan sebagainya. Mungkin ada juga dalam kalangan profesional ni yang risau bahawa pendedahan di media sosial ni dapat menggugat mereka punya imej profesional yang dibawa. Jadi apa komen Cik Hadi tentang perkara ni? Okey, komen saya berkenaan dengan kita panggil industri profesional lah. Industri profesional kenapa? Terlebih dahulu lah saya ingin mengucapkan terima kasih juga sekali lagi lah agak menarik perkongsian Dr. Haris tadi mengenai revolusi industri tadi. Memang sangat berguna. At least semua saya rasa boleh faham lah kita sekarang berada di industri mana, sebab benda ni amat penting. At least kita ada base solution. Dan untuk perkongsian Cik Farhan tadi, saya sebenarnya tak boleh nak bayang lagi macam mana berenang online lah kan. Saya pun teringin juga lah mungkin nanti nak ambil kelas berenang online dengan Cik Farhan lah. Okey, sebelum saya menjawab soalan Puan Farhana tadi berkenaan dengan penggunaan ataupun penggunaan teknologi terhadap badan profesional, sebenarnya di pelbagai peringkat sekarang ni semua penggunaan solusi digital ni amat diguna pakai lah. Anak saya pun sekarang ni tengah buat kelas online menggunakan Google Meet, okey, yang mana ialah sekolah ditutup. Tapi poin saya kat sini adalah dengan adanya solusi digital, segala bentuk proses perniagaan yang berada sebelum ni haruslah ditransformasi, dan tiada alasan sebenarnya untuk benda tu berubah, kerana kita dalam new norm ni macam-macam kaedah yang boleh kita lakukan, especially macam Cik Farhan cakap tadilah. Saya memang melekat saya sampai sekarang ni berenang online tu, memang saya teringin jugalah. Okey. Untuk badan profesional, ya betul. Sebenarnya bila kita bercakap secara live, bila kita membuat perkongsian sebagainya, kita membuat satu hebahan dalam bentuk yang masih lagi badan profesional ni dia masih klasifikasikan social media ni sebagai medium yang kurang formal. Okey, kurang formal. Maksudnya bila mana dia membuat hebahan, perkongsian data dan sebagainya, mereka masih mengklasifikasikan media sosial ni sebagai medium yang bukan kurang popular tapi kurang formal. So oleh kerana itu kebanyakan badan profesional mereka banyak menjalankan perkongsian menerusi invitation, ataupun mereka lebih mementingkan target audience lah. Okey, kita tak nak hebahkan pada semua, sebab semua sudah maklum pemahaman netizen ni dia berbeza. Tambahan pula fakta dan kupasan fakta kadang-kadang pun tak bila mana kupasan fakta itu tak secara menyeluruh oleh kerana limitasi masa dan sebagainya, kadang-kadang assumption terlalu banyak. So oleh itu mungkin penggunaan media sosial agak kurang popular di kalangan badan-badan profesional lah. Akan begitu penggunaan solusi digital untuk meeting dan sebagainya kebanyakannya semua dah banyak pakai lah. Apa yang tadi Dr. Haris dan juga Cik Farhan sentuh tadi itu penggunaan solusi digital lebih kepada penggunaan marketing, operasi produktiviti dan sebagainya. Okay, so yang itu memang bagi saya di pihak kita dalam liga industri pun kita memang amat-amat perlu. Itulah sebabnya kita pun telah mewujudkan lebih banyak webinar dan sebagainya, sebab kita nak reach kepada audiens kita dalam bentuk yang lebih tersasar. Okay. Yang keduanya adalah daripada segi aktiviti kita sendirilah. Aktiviti kita sendiri yang mana sebelum ni kita juga banyak mengadakan seminar secara fizikal. Jadi apa yang Cik Farhan cakap tadi betul. Bila mana berlaku pandemik ni memang the new norm of sharing the knowledge of organizing a seminar dan sebagainya itu memang kita membutuhkan. Cumanya daripada segi hebahan, macam Dr. Haris cakap tadi lah, TikTok kan, menari-menari dan sebagainya. Sebenarnya kita di badan profesional pun melihat benda itu secara opportunity juga ataupun peluang. Kerana kita sedia maklum orang awam dia lebih kepada ingin tahu
pengisian ataupun perkongsian kita tu maybe through TikTok maybe dalam 15 saat dan sebagainya. Okay, so benda itu lebih mudah dihadam daripada kita bercakap secara panjang lebar lah. Okay, itu antara untuk menjawab soalan Puan Fana lah. Tapi yang saya nak tambahkan sikit kat sini adalah solusi digital yang mana kebanyakannya pihak syarikat tambah-tambah Ezri-Law yang menggunakan sekarang ni adalah lebih kepada untuk pengurusan risiko lah, yang mana kita menggunakan platform-platform digital sedia ada sebagai contoh untuk kita menjalankan due diligence kepada kita punya klien, yang mana kita nak ensure that klien kita bebas. So adalah beberapa platform e-service yang kita gunakan, iaitu solusi digital e-service untuk cara bankruptcy dan sebagainya. Kita dah gunakan platform digital ni untuk kita mengurus risiko. Maksudnya sebelum dia menjadi kita punya klien dan sebagainya, kita menjalankan due diligence ataupun macam kita selidik dululah kita punya klien. Itu antara solusi digital yang kita gunakan. In fact, ada tahap sekarang kita pun ada situs online yang boleh kita check dia punya profil, dan dalam masa yang samalah antara pengurusan risiko perniagaan ialah kadang-kadang kita invoice kan, kita invoice and then kita tak mendapat bayaran. So kita menggunakan solusi sitos lah, yang mana sitos sekarang ni pun kita boleh addkan data penghutang kita pada sitos supaya mereka dibar dan seterusnya. So ini actually antara solusi digital yang boleh mengurus risiko kami dekat sini lah, so that kita punya penghutang boleh bayar lah. Okay, kita punya tu. And then yang paling penting, saya amat tertarik dengan apa yang Dr. Haris cakap mengenai revolusi industri 4.0, kerana the connectivity di antara kita panggil big data lah, pengurusan data yang besar, dan juga kutipan data melalui Internet of Things, yang seterusnya secara tak langsung kita boleh buat satu runtime decision. Sebagai contoh hari ini, bila mana saya ada sistem yang mana sistem tu saya boleh dapat data secara runtime, secara terus. So secara tak langsung di pihak pengurusan kami boleh membuat keputusan secara runtime juga. So kita tak perlu mendapatkan laporan daripada pelbagai pihak. Laporan tu yang kita panggil report sekunder. Laporan yang mungkin dikemas kini pada minggu sudah. So dengan adanya teknologi, sebenarnya di pihak pengurusan macam kami, kita memang memandang benda tu, data tu boleh dicapai secara terus. Kita panggil runtime. So apabila data boleh dicapai secara terus, dan kita menggunakan solusi digital, kita panggil digital reporting untuk membantu kita untuk membuat keputusan, kita panggil decision making. So ini ialah antara faktor penting penggunaan solusi digital yang membantu kita dalam mengurus tadbir operasi dan juga mengurangkan risiko. Okey, ada banyak contoh sebenarnya. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang simple, bila mana kita boleh dapat tahu esok, ni contoh esok ada 3 orang yang akan cuti. So secara tak langsung, pengurusan secara tak langsung sekiranya berlaku apa-apa peluang operasi, kita dah boleh merancang seawal itu daripada kita perlukan laporan daripada pihak HR dan sebagainya. Itu adalah satu sampel lah. Okey, dan yang paling penting untuk kita juga, untuk dalam kami merumuskan risiko perniagaan, kita dah beralih kepada online transaction. Okey, online transaction ataupun transaksi perbankan secara online, yang mana kita menguruskan risiko. Kalau sebelum ni penggunaan penerimaan kami untuk fee dan sebagainya secara cash ataupun cek kan, ataupun bila kita nak buat bayaran tu secara cash ataupun cek. So sekarang ni selain daripada dibuat penguasaan oleh bank negara ataupun panduan yang diberi oleh bank negara, kita juga melihat online transaction ataupun transaksi perbankan secara online ni akan membantu kita dalam menguruskan risiko. Sebagai contoh, dulunya kita keluarkan cek, dan cek tu pula adalah seorang atau 2 sign kan. So, tapi dari segi pengurusan, bila kita gunakan online perbankan online, corporate, kelulusan tu boleh berlaku secara online, dan kita juga ada flow dia. Yang mana flow dia kita ada creator, checker, approver dan sebagainya. Dan setiap individu yang diberi amanah untuk menjadi creator, checker, approver, dia boleh berada di mana-mana. Dan pihak bank pun dah beri kita satu solusi. So maksudnya kat sini flexibility untuk transaksi perniagaan pun selain daripada terkawal, dia juga secara tak langsung membantu kita untuk menguatkuasakan proses aliran tunai dalaman lah. So itu antara contoh-contoh pengurusan risiko yang ada. So inilah kebanyakan badan-badan profesional dan syarikat, kebanyakan yang mereka menggunakan solusi digital untuk tujuan-tujuan ini. Tapi bagi untuk tujuan marketing dia, untuk liga industri, kita di bahagian servis ni kita banyak lebih kepada penganjuran webinar seperti ini tadi lah. Dan kita belum lagi nak melangkah nak share ataupun kita nak buat sesuatu yang secara maksudnya secara besar-besaran.
maksudnya online, TikTok dan sebagainya. Itu masih lagi, bagi saya masih lagi belum sampai lah untuk profesional. Dan antaranya mungkin kita nak mengekalkan lah professionalism, because input daripada profesional pun kadang-kadang input-input yang kita ada ni pun, itu antara legal service kan, konsultasi kita kadang-kadang kita tak boleh nak bagi satu pendapat bila kita tak boleh tahu klien kita ni dia punya permasalahan, dan itu yang antara orang panggil apa, kekangan kita yang menyebabkan kita legal industry ni sendiri untuk nak mengadaptasi dengan sosial media ni agak kurang. Tapi insyaAllah sooner or later saya rasa kita akan adaptasi dengan, kita akan quick adapt lah dengan sosial media, sama macam industri lain. So saya rasa itu ikut Fana. Okey, terima kasih Cik Adi. Jadi kita dapat lihat Encik Adi sendiri sebenarnya bersetujulah, sebenarnya social media ni merupakan satu peluang kepada legal industry juga, cuma kita kena tahulah konsep daripada segi penyampaian hebahan yang kita nak buat tu, kita kena tahu siapa yang kita nak reach tu. Okey, dan saya tertarik juga tadi Encik Hadi ada mention mengenai revolusi industri 4.0 ni, di mana pentingnya kita menggunakan teknologi digital ni disebabkan data-data yang dapat kita collect tu yang sedikit sebanyak dapat membantu pihak pengurusan ni untuk membuat sesuatu keputusan. Jadi situ kita nampaklah kepentingan apabila benda ni dapat digunakan pula dalam dunia perniagaan, jadi seseorang individu tu dapat mengkaji dia punya target audience, dia punya customer dan sebagainya. Baiklah, jadi sebenarnya kita telah berada di penghujung kita punya sesi. Masa pun agak singkat, jadi saya nak ajukan soalan kepada Dr. Haris lah. Bolehkah Dr. Haris bagikan kepada kita sedikit penutup ataupun kata-kata semangat untuk usahawan-usahawan di luar sana? Okey, terima kasih Fahana. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Ezilo, kepada Cik Adi dan juga Fahan lah. Okey, saya ada empat tips terakhir untuk usahawan-usahawan. Kita tahu sekarang bukanlah waktu yang senang untuk usahawan-usahawan sekarang kan. Okay, so saya ada 4 tips. Yang pertama ialah usahawan perlu belajar menggunakan teknologi yang ada sekarang. Okay, kalau kita nak buat marketing, kita boleh jimatkan kos, kita boleh gunakan social media, kita nak berhubung dengan kita punya pelanggan, kita dah ada WhatsApp. Okay, so benda-benda tu percuma dan kita boleh gunakan, kita manfaatkan dan perlu untuk kita belajar lah. Kadang-kadang macam ada usahawan yang mungkin dia rasa macam susah nak belajar benda tu kan. Tak apa, kita slow-slow dan kita cuba adapt untuk kita punya perniagaan. Okay, yang pertama kita gunakan teknologi, yang kedua perlu kreatif. Okay, macam saudara Fahan tadi, dia bila berlaku perubahan daripada keadaan sekeliling tu kan, dia dah ubah dia punya business model dia daripada fizikal kepada online. Okay, so kita perlu, usahawan ni kena tengok balik business model dia tu, kena selalu tengok. Bila kita tengok dah rasa susah kita nak buat business tu, kita kena kreatif lah untuk kita ubah kita punya business model tu bersesuaian dengan kita punya keadaan sekarang. Okay, yang ketiga, usahawan perlu untuk sentiasa menambah ilmu lah. Okay, contohnya macam boleh belajar tentang BMC, Business Model Canvas, boleh belajar tentang Blue Ocean Strategy, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu usahawan pelajari kan, macam accounting, sales, marketing dan sebagainya. Okay, yang ketiga dan yang keempat ialah perlu beka dengan bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan hari ini. Sebab kerajaan banyak menyalurkan dana-dana dan bantuan kepada usahawan. Jadi macam setengah usahawan mungkin dia terlalu busy setiap hari kan, dia nak handle dia punya bisnes, dia tak peka dengan bantuan-bantuan yang ada ni. So kalau usahawan mana yang kita dapat news, kita dapat maklumat-maklumat ni, kita kongsilah dengan rakan-rakan usahawan kita kat luar supaya semua boleh dapat manfaat lah dan saling bantu-membantu. Okay, kalau ada apa-apa nak dapatkan maklumat lebih lanjut ke, nak tahu sikit-sikit perkongsian ilmu tentang digital marketing dan sebagainya, boleh visit saya punya Facebook page lah, Dr. Haris, nama saya punya Facebook page. Saya selalu juga kongsi tips-tips kat sana. Okay, itu saja daripada saya ucapkan terima kasih lah. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Dr. Haris. So lepas ni saya boleh follow Facebook Dr. Haris lah, sebab saya tertarik tadi mendengar tentang business model canvas, Blue Ocean Strategy. Saya tak familiar lah dengan benda-benda ni kan. Mungkin satu ilmu yang baru untuk kita pelajari. So just nak recap tadi, Dr. Haris ada ingatkan kita untuk perlu belajar guna teknologi sedia ada, perlu lebih kreatif, kena sentiasa tambah ilmu, dan akhir sekali kita kena peka dengan bantuan dan insentif-insentif yang diberi oleh kerajaan. Baiklah, seterusnya saya nak bertanya juga kepada Encik Farhan. Apakah nasihat Encik Farhan terhadap usahawan-usahawan muda di luar sana sebagai penutup sesi kita ni? Okey, baik, terima kasih. Okey, yang first kali tadi saya rasa Dr. Haris dah banyak sebut dah, okey, kepada orang kata usahawan muda lah especially. Dan juga firstly, saya rasa anak muda kena lebih berani lah, kena lebih berani
Walaupun risiko memang ada berniaga kan, risiko. Kalau you guys bekerja dengan orang pun ada risiko juga. Risiko apa? Risiko kena buang kerja, risiko kena diberhentikan, risiko macam-macam lah kan. Semua benda ada risiko, termasuklah kita buat berniaga ni. Jadi untuk perniagaan saya tengok ramai anak muda sekarang ni banyak kreatif yang orang kata mempunyai orang kata daya saing dan juga pemikiran yang lain. Saya dikira sebagai tengah-tengah lah, tak muda sangat, tak tua sangat. Lagipun saya dah berumur 27. Jadi nak kata TikTok tu saya baru create je 2 minggu lepas. TikTok saya baru create je. Saya create sebab apa? Sebab saya nampak potential market saya pada masa akan datang. Walaupun budak-budak yang umur 16 tahun, suatu hari nanti mereka akan jadi 17, 18, 19, 20. Jadi hanya masa akan menentukan apabila market itu akan sampai dekat kita. Jadi kita boleh mula awal. Kita boleh mula awal untuk usahawan muda especially. Platform banyak sekarang ni. YouTube ada kan. Dan semua percuma. You guys tak payah subscribe, tak payah bagi duit pun. Dan you guys hanya perlu ada tindakan dan juga kreativiti sendiri. Sekarang ni semua ada smartphone kan. Boleh record video, boleh edit dan semua free. Jadi cuma perlukan usaha kita dan juga semua ilmu yang ada di YouTube, semua kan sharing, you guys boleh copy paste dan guna untuk diri sendiri. Jadi bagi saya tak ada isu sekarang ni kalau kata you guys nak mulakan berniaga walaupun tak ada pengalaman, tapi sekarang ni ramai orang yang share ilmu pengalaman secara terbuka kepada semua orang. So saya rasa better now you grab the opportunity, start awal, okay, nanti suatu hari nanti bisnes you guys akan berkembang lah. Okay, untuk orang muda ataupun sesiapa saja, it's never too late to start the business. Walaupun secara part time ataupun full time, you guys buat je, kena tempuh. Kalau tak berani, orang kata melangkah, yang pertama ni, selalu langkah pertama ni orang banyak bagi alasan. Kan, macam aku tak ada masa lah, aku tak erti lah, aku tak ada ilmu lah, okay. Tapi benda tu sebenarnya di sekeliling kita, ilmu ada, masa kita ada sebenarnya, kita kurangkan main games ke, kita kurangkan tengok YouTube ke, tengok drama Korea ke kan. Ataupun kurang tengok hiburan macam I Can See Your Voice, jangan tengok. So contoh-contoh dia macam tu, kita fokus kepada benda yang boleh memberi manfaat kepada kita pada masa akan datang. So far saya hanya bekerja sendiri selama 2-3 tahun dan saya pernah kerja dengan orang, tetapi more to swasta. And then part time banyak, saya bagi ceramah, lepas tu saya pergi bagi talk, dan benda-benda yang part time sikit-sikit lah, macam tu. And more to full time saya kerja sendiri selama 2-3 tahun dah sekarang ni. Lepas masa master saya kerja sendiri juga, tapi more to freelance lah, more to freelance. So saya cakap kat sini, saya nak cakap apa benda yang you guys buat, you guys bagi effort, dia ada pulangan, insyaAllah. Itu saja. Okey, terima kasih Encik Farhan kerana memberi inspirasi lah kepada kita, di mana Encik Farhan bagi tahu pada kita tadi risiko perniagaan tu ada di mana-mana saja, tapi kita ni perlu lebih fokus dan berani untuk memulakan sesuatu. Okey, jadi yang terakhir sekali saya ingin nak ajukan soalan kepada Cik Hadi lah, kalau boleh berkongsi dengan kami ataupun buat kesimpulan tentang topik kita hari ini. Okey, kesimpulan ya. Bagi saya ialah pertama sekali mewakili pihak pengurusan Nazri Law juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Haris dan juga Cik Farhan kita kerana sudi berkongsi pengalaman, pengetahuan, kerana semua yang kita peroleh ini amat penting bagi kami, dan juga kita rasa knowledge yang kita dapat hari ini amat guna lah untuk kita sebarkan pada yang lain. Dan sebagai kesimpulannya, untuk kita berbalik pada tajuk kita pada hari ini, iaitu risiko perniagaan dan solusi digital. Bagi saya dahulunya solusi digital ni dia lebih kepada kehendak. Okey, setiap manusia kita ada, ataupun setiap syarikat dia ada dia punya kehendak dan juga keperluan. Dahulunya ia merupakan kehendak sajalah, benda yang dia nak. Okay, one. Tapi sekarang ni bukan sahaja disebabkan pandemik COVID-19, tapi disebabkan revolusi teknologi yang berada sekarang ni, ia sudah menjadi keperluan kepada semua syarikat, individu ataupun industri. Okay, untuk mengadaptasikan ataupun untuk mengaplikasikan teknologi dalam perusahaan ataupun perniagaan mereka. Dan saya yakin sebenarnya solusi digital yang ada sekarang sebenarnya sangat-sangat membantu produktiviti
semua perniagaan dalam semua industri lah. Okay. Cuma yang penting bagi saya, antara kata-kata akhir saya adalah kita janganlah paranoid pada teknologi, itu yang paling penting. Kerana transformasi hanya akan berlaku apabila kita berani mengambil risiko. Tapi teknologi sekarang bukanlah risiko seperti mana dahulu. Okay, element of security semuanya telah di-improvise sebenarnya. So saya amat-amat berharap pada semua perusahaan di luar sana, okay, termasuk macam kami pun sendiri, kita dah tak paranoid pada teknologi. Jadi kita melihat solusi digital, apa sahaja solusi digital dalam bentuk aplikasi, apps, mobile apps, web based dan sebagainya itu menjadi kita punya pemangkin ataupun keperluan kita pada masa akan datang untuk kita lebih terus berdaya saing dan yang paling penting untuk kita sustain dalam industri, sebab saya yakin apabila seluruh dunia berubah, kalau kita tak berubah dan kita akan lebih banyak ketinggalan. Saya rasa itu saja kot kesimpulan saya untuk ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Adi. Jadi saya tak akan buat kesimpulan dah untuk kita punya topik hari ni. Kita pun telah kesentukan masa. Jadi kepada sesiapa yang ada soalan ataupun nak bertanya apa-apa dengan lebih lanjut lagi, kalau ingin bertanyakan kepada Dr. Haris, macam Dr. Haris kongsikan sebentar tadi, bolehlah follow dia di Facebook. Di situ dia ada kongsikan tips-tips dan informasi berkenaan keusahawanan. Dan untuk Encik Farhan pula, kalau sesiapa yang berminat untuk join dia punya kelas online, mungkin ada yang nak belajar bahasa Mandarin, bahasa Korea dan sebagainya, boleh follow Instagram Encik Farhan. Dan kepada usahawan di luar sana yang ingin mendapatkan sebarang khidmat ataupun bantuan guaman, apa-apa saja yang anda rasa anda tak tahu ataupun perlukan khidmat nasihat, kami di pihak Ezri Law Firm bersedia membantu anda. Okey, saya rasa setakat itu sahaja daripada kita hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita hari ini kerana sudi bersama-sama dengan kita membuat perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, buat pengetahuan semua, kita akan kembali bersiaran minggu depan 26 hari bulan 11 hari Khamis pukul 3 petang juga, dan topik kita untuk next webinar series number 4 adalah tips selamatkan perniagaan anda. Jadi di sini adalah kita akan kongsikan macam-macam lah apa perlu kita buat apabila tiba-tiba bisnes menemui jalan buntu, tak boleh nak bayar loan dengan bank dan sebagainya. Jadi jangan lupa follow Telegram dan Instagram kami di Ezri Law Firm untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Fana.